Nam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Salatullah, salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukur dan puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin, ketentuan dan kasih sayang Allah, dapatlah sama-sama kita bertemu pada malam yang berbahagia ini di Masjid Ar-Rahman, Kampung Parit Melana, Durian Tunggal. Terima kasih banyak atas kesudian tuan-tuan semua, khususnya pihak masjid, pengerusi, tuan imam, pegawai-pegawai syarak dan seluruh ahli jawatan kuasa masjid, dan tak dilupakan sahabat-sahabat yang mengiringi saya, yang sering menemani saya. Masuklah juga kita malam ni, kita ada Abang Syam, juga kita ada Abang Din pun ada. Yang paling tawaduk sekali lah yang pernah saya jumpa seumur hidup ni. Dan seterusnya kepada tuan-tuan haji, puan-puan hajah yang didoakan sihat, bahagia, beroleh keafiatan dunia akhirat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Terima kasihlah sudi menunggu saya. Tadi sekejap buka puasa tepi jalan tadi. Apa tu, sementara nak sampai, tapi tengoklah tadi sempat lagi insya-Allah. Tapi apapun, terima kasihlah sudi tunggu sekejap. Dan insya-Allah pada malam ini akan kita kongsikan satu tajuk, moga-moga bermanfaat untuk kita semuanya. Tajuknya adalah tentang raikan Syawal antara adat versus ibadat. Raikan Syawal antara adat versus ibadat. Itu. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Syawal merupakan salah satu daripada 12 bulan dalam Islam. Kita dalam Islam ada tempoh bulan-bulan yang telah Allah Ta'ala sebut di dalam Quran sebagai isna asyara syahra. Kata Allah, dalam Islam atau dalam agama kita, bulan itu ada 12. Bukan bulan sabit, bulan penuh tu, bukan. Bulan-bulan tu kalau macam kalender Gregorian tu kan dia panggil Januari, Februari, semua tu. Jadi bulan Islam kesemuanya ada 12. Apakah nama-nama 12 bulan Islam itu? Cuba tuan-tuan sebut, tengok mana yang ingat.
Tak ikut turutan, tak apa. Mana yang ingat? Apa dia? Apa Julai pula? Apa dia? Yang ingatlah bulan Islam, bulan Islam. Ramadan. Ramadan dulu. Ramadan. Lagi? Syawal. Lagi? Syawal. Lagi? Syawal. Ramadan. Syawal. Ramadan. Balik-balik Zulhijjah. Hantar orang pergi haji. Lain-lain tak apa nak ingat lah Ustaz. Tak apa. Sekarang ni mudah nak ingat, orang buat nasyid, orang buat lagu. Macam Asmaul Husna lah. 99 nama Allah banyak ingat, tak ingat. Jadi orang buat nasyid. Jadi bulan Islam ni dia ada dua belah. Apa dia 12 bulan Islam itu? Dia kata Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'idah, Alhamdulillah. Setengah tempat tu dia kata Zul Arifin. Salah. Dia last sekali Zulhijjah. Tak ada Zul lain dah lepas tu. Hujan pun makin lebat. Jadi saya ingat, saya takut suara saya tak apa nak jelas. Jadi saya ingat kalau bolehlah mari ke depan sikit, boleh tak? Jemput ke depan sikit. Pasal saya pun datang daripada jauh. Tuan-tuan pun duduk jauh. Kesianlah saya. Marilah dekat sikit kalau boleh lah. Mari dekat sikit. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi dalam 12 bulan Islam, salah satu daripada bulan yang istimewa adalah bulan Syawal. Jadi setiap bulan-bulan dalam Islam ini, dia ada dia punya special, dia ada dia punya istimewa. Istimewa di setiap bulan-bulan Islam. Sebagai contoh, dalam Islam, hari yang paling terbaik adalah hari apa? Iaitu 10 hari siang di bulan Zulhijjah. Apakah malam yang terbaik sekali dalam banyak-banyak bulan? 10 malam terakhir Ramadan. Faham tak? Zulhijjah dia menang dekat siang. Sebab tu orang sembelih lembu siang. Ada sembelih malam. Siang pun kena terajang dengan lembu. Malam kena tanduk siap padan. Jadi Zulhijjah dia menang dekat siang. Ramadan dia menang dekat malam. Dan istimewanya pula itu Zulhijjah sama Ramadan. Kalau Muharram, bulan Muharram istimewanya apa? Pada 10 yang makan bubur Ashura tu lah. Buat tanya pula. Makan Ashura tu makan. Tarikhnya tak ingat, buburnya makan. Itu 10 Muharram. Kan? 10 Muharram. Kalau bulan Sya'ban, apa istimewa Sya'ban? Nisfu apa? Ahmad Nisfu. Nisfu apa? Nisfu Sya'ban. Kan? Kalau orang dulu baca Yasin 3 kali. Lagi apa? Nisfu Sya'ban. Apa dia? Bulan apa? Siapa tahu? Sya'ban tu apa? Bulan di mana amalan-amalan kita yang setahun lepas diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka bertuahlah siapa yang banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Jadi nampak tak? Tiap-tiap bulan tu dia ada istimewa. Ini panjang ni kalau saya nak sebut ni, banyak lagi. Ni Zulqa'idah. Nanti masuk Zulqa'idah. Habis Zulqa'idah tu nanti banyaklah dengar KT01, KT02. Haji. Nanti masuk Zulhijjah, cerita Zulhijjah dan begitulah. Zulhijjah tu dia macam Disember. Hujung tahun, Disember, habis Zulhijjah. Habis Zulhijjah masuk pula Muharram, tahun baru. Habis. Jadi dalam banyak-banyak bulan Islam, Syawal ini apa dia punya istimewa selain daripada puasa 6 yang tak cukup-cukup lagi?
Nah, ada orang tak mula lagi puasa pun ada ya. Habis open house sana kenduri bila nak puasanya, ada orang puasa sampai tengah hari je. Sampai pukul 11, member WhatsApp, jom kambing. Ada orang memang kalah ha. Kalau saya kambing tak ada masalah lagi, saya boleh bincang. Tapi kalau asam pedas selera kampung, saya kalah. Nak dia punya udang nala punya besar. Tu dekat depan Menara Taming Sari tu, restoran tu. Tak menapi tu toke dia tu. Enggak. Jadi nak bagi tahunya Syawal ini istimewanya di mana selain daripada puasa 6. Dengar baik-baik. Syawal dari segi maksud, apa maksud Syawal? Syawal ini dalam bahasa Arab datang daripada perkataan syala. Syala, bukan syalalala, itu lagu. Syala. Apa makna syala? Syala ini maknanya makin meningkat. Makin meningkat, makin naik, makin naik, makin naik. Ulama berbincang, apa makna meningkat, apa makna naik? Pertama, makin naik berat badan. Itu Syawal. Dan kita pun tak payahlah nak buat tak faham sangat. Ya ke apa? Yang berceramah ni pun naik 4 kilo. Yang dengar ni tak payahlah nak sengih-sengih sangat. Mana ada apa. Yang ceramah pun 4 kilo. Lemang, ketupat, si impit, lontong. Tambah pula saya hari tu baru diperkenalkan dengan apa tu, apa dia macam apa lemak apa tu? Ada sambal pucuk apa tu? Melaka punya tu kan. Ada sambal pucuk tu. Itu sedap saya pun tak tahu, lama dah datang Melaka baru tahu maknanya. Jadi payahlah tuan-tuan, benda makan ni payah. Sebab itu kita kena ingat diri masing-masing lah. Nak makan tak ada masalah. Contoh ada orang kata, Ustaz saya makan tak banyak, saya makan ketupatnya. Ketupat pun saya makan sebiji je. Ketupat kalau sebiji 88 kalori. 88 kalori tu nak bakar dia kena lari jogging 1.1 km untuk sebiji ketupat. Ada buat macam tu? Mana ada? Membujur lalu melintang sapu semua. Pas makan tidur semua. Mana ada jogging? Lepas tu terkejut, bercek darah. Kolesterol, darah tinggi, macam mana? Memang pas makan tu tidur. Bantai makan. Jadi dia bukan tak boleh, kena digest lah makanan tu. Tu baru sebiji. Orang kata saya tak makan ketupat juga, saya makan lemang. Lemang pun saya makan sepotong Okey. Sepotong lemang 82 kalori. 82 kalori ni nak bakar dia macam mana? Kena berjoging sejauh 1 km untuk sepotong lemang. Itu lemang yang standard tau, bukan lemang bentung, lemang jagung, bukan. Itu lemang kosong punya. Tuan-tuan ni ada makan sepotong? Tak ada. Saya ingat sebatang. Kalau sebatang tuan-tuan makan, tuan-tuan kena jogging daripada sini sampai Woodlands, Singapura. Cok pasport lagi siap. Memang. Ya Allah. Jadi saya ingat macam ni lah. Raya ni tolonglah bermuhasabah sikit. Makan tu bukan tak boleh. Saya nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Bawah kemah tu ramai ada makan lagi tu. Jadi kena beringat sikit lah. Ingat-ingat sikit. Sendiri mau ingat. Itu kata Nabil, lu fikirlah sendiri. Itu saja. Yang kedua, maksud makin naik, makin meningkat ni apa? Iaitu makin meningkatnya amalan-amalan kita. Biasanya orang selepas daripada Ramadan ni, dia semangat sikit lah. Dulu Ramadan datang daripada subuh sampai ke Isyak, sampai ke Tarawih. Masuk Syawal tak datang, malu juga dia datang. Jadi semangat tu makin naik, itulah. Tapi selain daripada bulan Syawal ini disebut sebagai bulan makin meningkat amalan, Syawal ini dia terkenal sebagai bulan perayaan, raya. Ada orang tanya, dulu sebelum Islam ada tak perayaan-perayaan? Sebelum zaman Islam dulu ada tak? Jawabnya ada. Dulu kata Sirah Ibnu Hisham, sebelum kedatangan Islam, raya ni ada dua. Pertama, perayaan yang disambut khususnya oleh orang-orang Kristian Koptik. Tuan-tuan tahu Kristian Koptik? Kristian Koptik ni dia
dia macam ni. Dia pakai kadang jubah hitam, serban pun pakai kadang. Dia ada serban dia ada macam warna hitam. Tapi ada salib lah, dia ada salib. Tak adalah tasbih. Dia lambang salib. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ni saja je lah cerita kok tuan-tuan pergi ke Mesir ke apa, melawat anak belajar Mesir apa kan. Dia Arab, tapi dia Kristian Koptik. Berpakaian jubah hitam. Kadang-kadang lambang salib tu terlindung, tak nampak sangat. Dan dia doa, Rabbana, wahai Tuhan kami. Disebut Rabbana. Jadi orang Malaysia kita pantang dengan Rabbana, amin lah. Kawan tu pula pakai jubah. Jangan. Kadang-kadang yang tu kalau tengok betul-betul nampak macam Pak Haji tu imam kita, jubah hitam. Tu Kristian. Dia sebut sama macam bahasa Arab. Dia Kristian tapi dia Arab. Dia Rabbana juga. Jadi jangan terkeliru. Itu antara pahaman yang lama. Islam Koptik ni lama. Jadi dulu dia orang ada sambutan. Sebelum Islam dia ada cara bentuk perayaan dia mengikut inilah kepahaman dia lah. Bagi kita lakum dinakum waliyadin lah. Lagi satu disebut raya sebelum Islam dia panggil Mahrajan. Apa makna Mahrajan? Mahrajan ni adalah perayaan yang bersifat nyanyi-nyanyi, mabuk-mabuk, perempuan, marilah bergoyang, menari-menari mabuk, baju tanggal semua. Itu namanya Mahrajan. Sebab itu kita sangat tak setuju kalau raya kita dipenuhi dengan terlalu banyak nyanyi banyak sangat. Sikit-sikit menghalua telinga. Okey. Faham? Sebab dulu jahiliah cara dia menyambut raya dengan nyanyi, gelek, perempuan. Jadi bila datang Islam, benda-benda macam tu Nabi tolak ke? Bukan Nabi tolak, Nabi kawal supaya jangan keterlaluan. Kalau nak menyanyi pun, mesej nyanyian itu masih lagi ketuhanan. Raya syukur, raya ingat pada Allah, raya ingat dosa-dosa lalu, minta ampun mak bapak. Okey. Tapi cuba tuan-tuan bagi tahu saya, lagu raya apa yang sikit pun tak sebut raya? Daripada awal penyanyi tu nyanyi sampai habis, lagu tu lagu raya. Sikit perkataan raya pun dia tak sebut. Lagu apa? Balik kampung. Lagu tu kalau tak raya, mana ada orang pasang sangat. Dia mesti raya dia pasang balik kampung. Kan? Tapi bila ni tak sebut pun raya. Allahyarham Sudirman kan. Mana ada sebut raya pun. Tu. Jadi ingat, kita sekarang ni dah masing-masing dah belajar belaka ni, janganlah buat perangai macam orang jahiliah dulu. Kan nanti kata ustaz ni semua tak boleh. Bukan kata tak boleh. Agak-agak, jangan keterlaluan sangat. Sikit-sikit sudah. Kan? Ini kadang tu malam-malam raya orang sibuk takbir. Karaoke pula tu. Karaoke tak kena lah. Dia tak kena. Yang karaoke itu bukannya orang lain kadang. Tengok sekali dua. Ini Tok Bilal kita boleh karaoke seronok dalam rumah. Jadi tak apa nak kena sikit lah. Tak apa. Dia patutnya takbir raya. Itu yang patut. Takbir raya ni tuan-tuan, orang kalau tak biasa boleh silap lirik pun. Lepas tu saya selalu cadang tuan-tuan mana-mana yang nak duduk di soh depan, sebelum nak minta mikrofon tu, kalau boleh itu ilmu penuh di dada sikit lah. Kalau boleh, ataupun letak lirik tu, buka Google tak depan lah, tahu lirik takbir raya. Kalau yang Allahu Akbar tu senang. Allahu Akbar, Allah tu senang. Yang panjang tu, Allahu Akbar kabira walham, tu orang tak biasa tu lain jadi.
Dulu ada satu insiden, seorang mamat ni dah lah datang lewat, tapi pakai smart, mak kilau punya style. Sampin, mari duduk sebelah depan, dia cuit Tok Bilal, mic. Dia minta mic tau. Allahu Akbar, Allah, sedap ah. Sampai dekat yang panjang. Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna solati, panjang pula dia. Yang AJK lain semua dah garu dah. Ini budak ni baca apa panjang pula. Dan budak tu dia pula tak jumpa hujung. Dia kan, kalau kita kan hujung dia mesti la ilaha illallah wa ana minal muslimin. Sudah. Itu doa iftitah baik. Baik pula tuan-tuan. Aduh, jam. Lepas tu takbir raya ni setahun 2 kali. Jadi dia kena remind selalu. Okey. Jadi bila datang saja Islam, Nabi tukar. 2 perayaan jahiliah Nabi tukar menjadi 2 perayaan yang penuh dengan kesyukuran, penuh kehambaan dan penuh tauhid kepada Allah. Namanya Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Idul Fitri sama Idul Adha. Jadi persoalannya sekarang, sambutan Hari Raya ataupun bulan Syawal yang kita sedang berada ini penuh dengan adat. Kita orang Melayu ni, kalau tuan-tuan nak tahu, dalam dunia ini, saya sendiri pun kita bangga jadi orang Melayu ni. Orang Melayu ini dia penuh dengan adat. Dia adat tu dia istimewa lah. Adat-adat ni banyak. Tetapi adakah adat yang kita buat selama ini sesuai atau tidak dengan kehendak sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Saya ambil contoh. Tuan-tuan, kalau sembahyang tarawih, lepas tarawih ada minum-minum kan? Minum-minum tu nama apa? Moreh. Saya nak tanya tuan-tuan, moreh tu memang ada tak dalam saranan sunnah? Nah, ni saya tanya, bukan petikai. Sabar lu. Saya tanya. Kan? Moreh tu sebenarnya ada tak dalam saranan sunnah? Kok tuan-tuan pernah jumpa ada hadis Nabi kata wal moreh. Ada hangam moreh. Riwayat Bukhari. Contohlah, ada dengar tak? Yang ada man fattara shaiman. Siapa yang sponsor orang buka puasa. Yang tu ada. Sponsor orang lepas tarawih, teh tarik, roti telur, roti jantan, nehihe. Tak ada kan? Habis tu, yang tuan-tuan buat kenapa? Itulah namanya adat. Tuan-tuan pergi umrah bulan Ramadan, ada Masjidil Haram menyediakan moreh? Proper macam kita punya? Mana ada. Moreh sendiri ya, masing-masing. Pergilah Ben Daud disaji apa kan? Tak ada. Jadi rupanya moreh yang kita buat itu namanya adat. Adat kita. Sebab biasanya moreh ni dia adalah lebihan daripada makanan berbuka puasa. Buka puasa kan beli lauk tu kan geram. Papah makan nyam. Lepas tu Tok Bilal pula sibuk nak komat awal. Orang tu ngak-ngak-ngak, Allahu Akbar. Tentang dia tak boleh makan banyak, dia komat awal. Jadi lebihan yang tak sempat makan masa berbuka tu dibawa ke moreh. Dan untuk nak meraihkan orang yang tarawih, yang 8 kan biasa balik awal. Yang 20 lah. Yang fadlan min Allah subhanahu wa ta'ala ma'bud autiru wa majidu. Sampai ya latif kering tekak ni. Moreh. Persoalannya sekarang. Macam mana moreh itu nak dijadikan daripada adat kepada ibadat?
Macam mana? Ni tajuk kita yang saya nak sebut ni. Dia adat. Tapi macam mana dia nak jadi ibadat? Dah masuk isyak kan? Masuk isyak dah? Kita bagi laluan azan isyak dulu boleh? Nah? Dan jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dan kita akan sambung. Macam tu. InsyaAllah ya. Silakan. Allah. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا وسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية رفيعة وبعث مقام محمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kembali kita menyambung tajuk kita malam ini, raikan Syawal antara adat versus ibadat. Muslimin muslimat sekalian, kita sambung tadi iaitu bagaimana kalau sekiranya adat kita yang suka sangat duk moreh dalam Ramadan tu, dia adat. Tapi macam mana dia nak boleh jadi ibadat? Senang saja, iaitu dengan diniatkan moreh tersebut
adalah untuk memberi orang makan. Kalau dalam hadis memang ada Nabi sebut. Ringkasnya Nabi kata apa? Tut'imut ta'am. Salah satu amalan orang beriman suka memberi orang makan. Maka kita jangan duk ingat tiap kali Ramadan, mau tak mau sediakan noreh. Itu dah macam adat, tiap-tiap tahun mesti buat. Betul. Niat kita, niat nak bagi orang makan. Dapat pahala ibadah. Itu saja. Sebab kalau tuan-tuan perasan, kita ni perayaan dengan unsur makanan itu tak dapat lari. Dia tak dapat nak dipisahkan. Macam agama-agama lain pun, dia ada dia punya unsur kulinari. Dia ada unsur makanan. Macam orang Cina, masyarakat Tionghoa kan, dia akan, bila raya dia akan makan yisang. Yisang dia ada je kuih tiaw sup, dan kan dia banyak je kan, mi tarik. Apa dia tak makan tu? Tak, bila perayaan dia. Kalau orang India, dia ada ladu, ada manisan dia. Kita orang Melayu, orang Islam kita, yalah, kita adat kita ada apa? Paling famous lah, orang kata tak ada benda tu tak raya, namanya ketupat. Ketupat palas, ketupat ni kan, yang berkumpul ramai-ramai itu mengumpat. Itu lain, ketupat mengumpat lebih kurang. Tapi ketupat ni istimewa. Dia pun kalau ikut, dia bukan makanan rekaan chef-chef hotel mana dah. Dia ulama tu, Sunan Kalijogo tu. Dia ketupat dia kan asal dari, kalau tuan-tuan pun banyak tahu kot, lagi banyak membaca sejarah. Ketupat tu kan asal nama dia kiblat papat lima pancir. 4 arah mata angin menuju satu Allah, menuju Gusti Allah. Yang mana daunnya itu daripada janur. Janur itu bahasa Jawanya daun apa? Kelapa lah. Janur tu bahasa Arab, ja'an-nur, telah datang cahaya. Bila dianyam ketupat kan dia bersilih-silih. Macam tu kan? Bersilih. Itu maknanya dosa pahala bersilang-silang. Dosa pahala. Direbus dalam air panas, itu Ramadan. Ramadan kan panas. Siap di pagi Syawal, potong belah, putih hatinya. Itu falsafah di sebalik ketupat yang kau makan bertahun-tahun tapi tak faham apa. Itulah namanya. Tuan-tuan pernah makan lepat? Tak kira lah lepat pisang, lepat ubi, lepat. Pernah makan lepat? Lepat tu kalau ikutkan sejarah dia, dia adalah simbol kepada jenazah. Jenazah pernah jadi? Oh, bakal. Jenazah kan macam tu, ikat atas, ikat bawah. Lepat kan macam tu, sekarang pakai stapler. Dulu orang ikat. Tak tahulah kampung saya kalau di Kedah, diikat. Membayangkan supaya nanti kau ni macam lepat ni engkau akan dibungkus atas bawah macam ini. Tapi sebab tak faham kan, makan sampai sebesen. Kan? Orang surau kata, ambil seorang satu ingat sikit orang belakang. Dia bubuh dah poket 3. 1, 2, 3. Tengah sembahyang isyak jatuh. Lepat tu jatuh. Kan? Banyak. Jangan tanya saya pula sejarah Lemang, saya tak tahu. Tapi cakap tu je lah. Dia unsur, kalau macam orang Kristian, saya tak ingat apa nama sambutan dia. Bukan Merry Christmas, bukan. Tapi dia ada satu sambutan dalam Christmas, dalam Kristian. Dia akan masak dia tu, dia pakai ayam besar tu. Tuan-tuan ingat tak yang Mr. Bean buat lawak tu? Yang Mr. Bean tu dia nak potong, lepas tu dia masuk tangan dalam ayam tu, dia tarik keluar, jam dia hilang. Oh, tak tengok lah. Patut gela.
Tengok forum perdana je kot. Tak apalah, siapa yang tengok lah nak bagi tahunya. Ayam besar tu, itu ada sambutan dia, bukan dia buat kelakar je, nak bagi tahu tu ada sambutan dalam kepahaman agama Kristian. Itu adat dia. Jadi kita Islam, janganlah garang sangat. Bila masuk saja bulan Muharram, nanti habis Zulhijjah kan Muharram, akan kedengaran suara-suara yang apa ni, bubur Ashura? Mana ada? Tenang. Jangan bertendang. Bertenang. Bubur Ashura tu nak makan boleh tak? Makan sajalah. Tapi jangan sesekali mengatakan ini zaman Nabi Nuh, dulu kapal sangkut di bukit judi, lepas tu makanan tak ada, lepas tu yang ada seorang ada tepung, seorang ada gula, seorang ada kacang, jomlah join, gaul ramai-ramai makan. Itulah sejarahnya. Salah. Itu palsu, tak betul. Awak nak makan je lah, tak payah kata ini Nabi cakap. Macam kayu koka lah, dulu ingat kayu koka? Kayu koka tu dulu laris, laku. Panjanglah ceritanya. Ingat. Jadi tuan-tuan nak makan bubur Ashura tu, makan sajalah. Dia tiap-tiap negeri dia ada mazhab. Bubur Ashura jenis Pahang lain, Kedah lain, Kelantan lain. Dia ada mazhab dia. Kalau macam kami orang Kedah, Melaka saya tak pasti ya bubur Ashura dia manis ke pedas-pedas sikit. Dia tak ingat kalau macam kami Kedah, kacang, jagung dan manis, itu je. Tu kalau Kedah punya style. Tak apalah, yang penting kalau tuan-tuan bagi saya makannya, tu je pun. Jadi jangan marah. Saya tu kata apa ni, dia perayaan dan unsur makanan itu tak dapat dipisah. Jangan kata dosa, tak betul, Nabi tak pernah buat. Sabar. Engkau pun kalau dapat free makan kan? Boleh juga. Apa tu? Jangan marah, tenang, raikan. Cuma yang salah tetap salah lah. Kalau dia kata ini Nabi cakap, tak betul. Contoh lagi, adat khatam Quran. Saya nak tanya tuan-tuan, khatam Quran tu adat ke ibadat ke macam mana? Al-Quran kalau ikut, mana ada khatam? Mesti baca sampai mati. Betul tak? Pasal kita pernah ajak orang, bang, jom baca Quran. Oh, saya dah khatam. Saya dah khatam. Baca apa lagi? Abang khatam bila? Darjah 6. Dulu masa darjah 6, pegawai daerah datang bagi keplekat seorang satu. Kau dah kenapa? Ataupun kalau anak dara nak kahwin, kan ada khatam Quran, pulut kuning. Lepas tu dengan pulut, dengan Quran, mana pun tak nampak arah. Salah, bukan macam tu. Tapi khatam Quran ni sekadar nak menandakan bahawa anak dara tu dah bersedia nak jadi isteri orang. Dia adat saja. Tapi dia boleh jadi ibadat kalau kita niat Quran, pahala tu je. Tak salah. Apa lagi? Apa? Cukur jambul. Dia sunnah 7 hari baby tu lahir. Mana ada cukup? Dia bukan jambul. Itu adat. Tapi ibadatnya apa? Dia adalah rambut tu, semua rambut yang keluar itu dari sudut saintifiknya, kalau boleh habiskan semua. Macam kita yang pergi umrah haji ni, tahallul lah, kasih licin lah. Biar rambut baru tu yang sihat lagi. Itu. Lepas tu timbang. Adalah dia punya tata caranya. Tapi orang kita berdiri, qasidah, sallallahu ala Muhammad, gunting ada ribbon, ada dulang. Dalam tu dia letak apa biasa dalam tu, dalam kan dalam kelapa punya, tempurung kelapa tu dia letaklah apa garam, tepung, asam, keping, macam nak buat tom yam lah, saya ingat semua ada dalam tu. Jadi itu adat. Tuan-tuan faham tak ni? Ya. Jadi kita jangan terus meletak, oh ni tak betul, Nabi. Nanti sabar dulu. Adakah dia bersesuaian dengan sunnah ataupun tidak? Itu aja. Ni majlis apa ni? Khatan, berkhatan. Khatan bukan khatam, khatan. Kan? Khatan tu memang sunnah, memang khatan. Tapi mana ada orang panjat atas belakang, panggil bomba, tembok ramai-ramai, dulu berendam dalam sungai. Itu adat.
untuk kasih meriah, itu saja. Jadi maaf dah saya cakap ni bukan apa. Mari generasi yang sekarang ni macam bunyi garang sangat. Oh ni tak betul, ini tak pernah Nabi aja tak pernah. Sabar. Doa selamat. Bacaan doa selamat ni tak lama orang nak pergi haji. Tuan-tuan dapat tak jemputan pergi ni doa selamat? Mana-mana bakal-bakal kan? Doa selamat tu ada tak sebenarnya? Itu je saya nak beritahu. Dia kalau ikutkan doa je lah. Mana nak sebut doa selamat tak selamat ke apa? Tapi orang kita ni jenis, bila dia duduk ramai-ramai, duduk saja-saja dia mengumpat. Kutuk-kutuk imam, kutuk ketua kampung, kutuk-kutuk penceramah, lambat, pakai baju warna biru pelik pada orang. Jadi daripada engkau mengumpat, baik bagi buku Yasin. Baca Yasin, dapat pahala. Ataupun kita daripada duduk ramai-ramai ni, baik kita doa sikit pun, dapat pahala. Itu saja. Kan? Sama juga macam ni, kita sambut Syawal ini penuh dengan adat. Saya tak tahu kalau di Durian Tunggal ini, tapi kalau macam saya kahwin orang Sabak Bernam, orang yang majoriti situ banyaknya Jawa. Kalau orang Jawa dia pagi-pagi raya, dia ada adat dia. Antara adat yang saya paling, bagi saya wah ni lain pada yang lain. Orang muda-muda dia kata rare. Dia ada acara dipanggil sebagai sungkem. Sungkem ataupun dipanggil balalan. Balalan sungkem ni maknanya apa? Iaitu di mana anak-anak yang muda-muda akan melutut dan salam sambil menyebut kesilapan lalu di depan orang tuanya. Depan-depan, mak saya minta maaf, saya curi mak punya dulu ni, apa minta maaf, mak saya sakit ke hati mak, malam tadi macam mutuk mak sikit lah semalam tadi dengan abang. Depan dan secara melutut. Dia lutut tu pula, dia mengesot. Itu adat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, kita khususnya tak kira lah Jawa ke Banjar ke Minang ke apa, Melayu ni, kita je yang salam cium tangan orang tua. Tuan-tuan pusinglah satu dunia. Mana ada nak jumpa orang salam cium tangan tuan-tuan. Adalah kawan-kawan kita yang cium kaki mak dia pun ada. Bagi kita taklah sampai kaki, tangan dah cukup. Kita ni istimewa tuan-tuan, istimewa. Hebat. Pagi-pagi. Tapi saya ingat budaya tu pagi raya dah tak ada dah kot. Pagi raya salam cium tangan mak, minta maaf mak, doakan kami mak, minta maaf kami dosa pun. Habis dah pagi raya sibuk, gosok sampin, butang baju Melayu tak jumpa. Kan? Duk perangat laut lagi, duk panaskan lemang lah apa lagi. Sayang itu adat tu. Lagi satu baraan. Baraan, pergi ke rumah-rumah marhaban. Itu syok saya macam nak kembalikan balik budaya tu kalau boleh dibuat. Itu adat yang penuh dengan kasih sayang. Saya tak tahulah kalau sini ada buat tak. Itu syok, ramai-ramai. Al-jannatu wa na'imuha tu. Best. Allahu Akbar. Kalau sibuk main TikTok agak banyak. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan ibu ayah semua, macam mana daripada dalam Syawal ini yang biasanya yang adat-adat boleh menjadi ibadat. Ini saya nak sebut. Maknanya daripada tadi ni baru masuk tajuk ni. Boleh menyesal dalam hari lewat masuk tajuk pun lambat. Yang pertama nombor satu. Kebiasaan adat kita dalam Syawal, adat kita yang biasa kita duk buat apa? Pertama sekali, iaitu adatnya adalah ziarah menziarahi sesama kita kan? Ziarah menziarahi. Okey. Kalau nak diikutkan, ziarah itu bagi kita adat. Betul tak? Adat. Kalau tak Syawal, sampai kawan cakap, engkau kalau tak raya tak datang rumah aku. Ayat dia macam tu kan? Okey. Macam mana daripada adat ziarah itu boleh menjadi nilai ibadat dalam Islam? Senang saja. Caranya adalah dengan diniatkan bahawa kita pergi ziarah rumah sahabat kita itu adalah untuk nak menghubungkan tali persaudaraan yang sudah lama renggang apa begitulah. Dia sebenarnya tuan-tuan, kita pergi ziarah orang ni, pahala bukannya kecil, besar pahalanya. Tahu kan apa pahala pergi ziarah rumah orang?
Dalam satu hadis Nabi SAW menceritakan seseorang yang nak pergi rumah saudaranya, sepanjang perjalanannya itu seluruh malaikat di langit mendoakan keampunan untuk si fulan yang nak pergi ziarah rumah saudaranya. Seluruh malaikat di langit sana akan doakan, ya Allah, ampunkanlah si fulan, ampunkan si fulan itu. Tuan-tuan, langit itu bukannya kecil. Langit itu besar, luas. Dr. Syekh Muzaffar tu tak sampai pun langit pertama. Tak sampai pun 333 km. Tak sampai langit pertama lagi. Langit ada 7. Nabi kata seluruh penduduk langit mendoakan siapa yang pergi ziarah kawan dia. Riuh nama tuan-tuan di langit. Tuan-tuan pernah pergi airport? Lapangan terbang pernah pergi? Lapangan terbang ni kalau dia buat pengumuman memang riuh. Pam 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 pam. Perhatian kepada penumpang-penumpang bertujuan untuk ke Kota Baru telah siap sedia untuk berlepas melalui pintu B3, pintu B3. Harap maklum. Pam 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 pam. Kadang-kadang penumpang-penumpang yang lambat dia sebut nama penuh. Perhatian pada Encik Muhammad Ilyas Ismail, Encik Muhammad Ilyas Ismail. Panggilan terakhir untuk penumpang Encik Muhammad Ilyas Ismail. Famous nama saya dalam airport. Tuan-tuan bayangkanlah di langit sana nama tuan-tuan. Semua malaikat dengar. Pam 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 pam. Perhatian bersemua penduduk-penduduk langit. Ada seorang hamba Allah bernama Nur Hisham sedang dalam perjalanan menuju ke Bangi nak melawat saudaranya. Sila doakan dia dan keluarganya. Pam pam pam. Contohlah. Tuan-tuan ingat benda tu kecil lah. Sebabkan tuan-tuan ni dengan jalan jam, tandas penuh, anak meragam, cucu senak perut, dah sampai rumah member, parking tak ada. Kau nak parking apa? Kawan tu rumah flat. Sampai pukul 4 petang, keluar pukul 10. Sampai pula lauk habis. Yang ada buah, tu pun ujung-ujung lah, yang dah patah-patah dah. Geram tak? Kalau adat, memang geram. Tapi memikirkan, aku datang niat. Allah. Hati okey. Sebab itu, tuan-tuan saya tak tahulah kalau saya lah. Saya anak-anak, saya bagi kenyang dulu. Sebab yang nak meragam siapa? Tu, budak-budak tu. Bagi dia makan dulu sikit, lapik dulu. Tak adalah pergi rumah orang dah macam boboiboy kuasa 5. Terekam, ya, tumpah air sirap, ambil orang ngongak-ngongak. Kuah kacang terbalik semua macam tak makan, keluar pada gua. Ayah pula sibuk ambil dia punya dulu. Settle lah anak kecil dulu. Kita tuan rumah pening tengok. Oh ya Allah, dah macam tadika so. Kan? Dia besar pahala ni. Itu satu. Adat ke ibadat macam mana? Niat menghubungkan persaudaraan. Itu jadi ibadah. Satu. Yang kedua, adat kita biasa kalau Syawal ini apa? Kita juga selain daripada ziarah menziarahi, adat kita juga adalah kita suka untuk mengirim salam. Betul? Kita akan mengirim salam, khususnya mana-mana anak-anak di perantauan yang tak balik. Maka dia akan suruh mana-mana yang balik, tolong sampaikan salam dia yang tak dapat cuti ni. Betul? Kirim salam ni adat ke ibadat? Dia senang. Dia benda ni kalau nak jadi ibadat mudah saja. Ini saya share tuan-tuan ya. Ramai orang saya tengok kalau dia nak kirim salam ke orang, dia main cakap kan. Kirim salam orang kampung. Kirim salam orang kampung.
Siapa? Lepas tu sebelum ni saya ceramah di masjid mana atau sebelum ni saya dah sebut dah. Mengirim salam hukum dia sunat. Menerima salam orang untuk nak disampaikan wajib. Jangan main-main tu. Saya tengok ada orang kita main ambil je. Aku nak balik kampung, siapa nak kirim salam? Dia open order lah. Okey, kau. Okey, salam. Okey. Kau. Main okey-okey je. Dia kalau benda wajib, kalau tak buat, jangan. Kalau tak boleh terima, tolak awal-awal. Minta maaf, aku tak boleh terima kau punya salam ni pasal aku tak lalu kampung dia. Memang aku balik Melaka tahun ni, tapi aku tak lalu kampung dia. Dan aku tak janji lah, aku tak boleh call pun, dia nombor tukar, aku tak tahu. Settle, jangan ambil pada awal. Tu cara dia. Dan orang yang nak kirim salam pun kena ada ilmu lah sikit. Kirim salam mesti kepada orang yang boleh dijumpai. Kau balik Johor tak tahu ni? Balik Johor, kau balik mana? Keluang, mana? Kau balik Johor, kau kirim salam sama TMJ. Cakap aku kirim salam kat dia. Aku follow dia IG tau. Dia tak follow back pun. Lu siapa? Kawan kita tu memang orang istana ke kerabat ke apa? Boleh tak kirim salam pada orang yang memang insya-Allah dia boleh jumpa? Lepas tu tuan-tuan pun okey. Beres boh. Apa beres? Benda tak boleh buat, jangan janji. Wajib tu. Macam mana tuan-tuan? Saya tak faham orang jenis suka terima salam ni. Saya dulu ada sekali program TV pergi India. Sedara-sedara kita dia bahasa saya dia panggil Ilyas je lah. Kata Ilyas, saya pergi India nanti bang. Pergi India, kirim salam sama Amitabh Bachchan. Saya tahu ramai yang masuk air, tapi janganlah jadi sebahagian daripadanya. Tu je lah. Kirim salam Amitabh Bachchan. Tuan-tuan ni faham ke tak faham ni? Boleh tak kirim salam tu penuh dengan ilmu sikit? Apa benda lah bagi salam ke orang? Ni kalau musim-musim pergi umrah lagi banyak. Kau ni, aku pergi ni aku pergi buat umrah bulan depan. Kau pergi umrah, kirim salam dengan Imam Sudais. Imam Sudais. Aku kalau imam Masjid Ar-Rahman tu, insya-Allah Imam Sudais kot penuh dengan gad-gad polis-polis Arab duk jaga dia. Kau ingat senang aku nak jumpa? Ya Allah. Tak, yang syoknya yang menerima okey. Itu pun kalau aku jumpa. Daripada awal tak payah janjilah, senang. Senang. Ingat, kirim salam ni dia ada ilmu dia. Jangan duk main ni je. Lepas tu tuan-tuan pula ni saja pesan lah, bukannya apa teguran mesra. Kalau ada orang kirim salam kat tuan-tuan, apa jawab? Dia panjang perbahasan. Kalau orang kirim salam kat kita, sama ada kita boleh jawab wa alaika wa alaihi salam. Wa alaika atau wa alaiha salam. Tengok dia perempuan ke dia lelaki ke yang si pengirim tu. Tapi tak apalah, lamsam je lah ya. Wa alaikumussalam. Engkau pun dia, hak kirim pun dia. Kan? Wa alaikumussalam. Selesai. Tapi mesti jawab. Mat, member aku yang kawan dengan kau dulu, dia kirim salam. Kita wa alaikumussalam. Okey. Jangan jawab selain itu. Mat, kawan aku yang kawan dengan kau dulu, dia kirim salam. Okey. Apa okey? Jawablah wa alaikumussalam. Okey. Beres. Saya tak tahu mana belajar ni. Ni tuan-tuan tahu tak, lama kelamaan adat kalau tak dibetulkan macam tu lah jadinya. Dia padahal dia berunsur ibadah kalau ikutkan. Tu yang kedua. Lagi yang ketiga, adat kita dalam Syawal biasanya apa? Kita suka juga pergi bertamu. Itu adat kita, bertamu.
Namun macam biasalah tuan-tuan, di mana-mana pun saya sering menyebutkan, kita pergi bertamu ke rumah orang, dia ada dia punya SOP, walaupun bukan daripada MKN ke KKM ke apa. Apa antara syarat-syarat undang-undang pergi rumah orang? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajarkan, la yahillul muslim an yuqima inda akhihi hatta yu'simahu. Apa maknanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal bagi seorang muslim yang pergi ke rumah saudaranya, tak kiralah member, sahabat, kawan sekolah, geng masjid, pak saudara, mak saudara, tak kisah. Tak halal bagi dia pergi bertamu ke rumah saudaranya, duduk sampai tuan rumah itu berdosa. Apa tuan-tuan faham? Duduk di rumah orang sampai tuan rumah berdosa. Maksudnya apa? Dah. Bukan yang berdosa tu tetamu, tuan rumah yang berdosa. Sebab apa? Nabi kata tak halal duduk rumah orang sampai tuan rumah tu berdosa. Sebab apa? Apa? Biasa tanyalah ustaz kan? Ni ustaz tanyalah. Saya pula terbalik tanya tuan-tuan. Cepat. Sebab apa? Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pun tanya, ya Rasulullah, apa maksudnya duduk di rumah orang sampai tuan rumah yang berdosa? Kata Nabi, dengar. Saya baca terjemahan lah ya. Nabi kata, engkau duduk di rumah orang sampai tuan rumah tu dah tak ada apa nak dihidang lagi. Yang berdosa adalah tuan rumah, bukan tetamu. Sebab apa? Tanggungjawab tuan rumah adalah meraihkan tetamu 3 hari. Ad-diyafatu salasatun. Nabi kata bertamu itu 3 hari. Maknanya selama 3 hari itu dia adalah tetamu kita. Ahlan wa sahlan. Engkau ahli aku. Berbumbungkan rumah aku, ahli aku. Apa kita orang makan, tu engkau makan. Asam pedas, telur mayung, sama. Kita orang makan murtabak, engkau pun sama, ahli. Wasahlan, apa tak cukup kita orang bagi. Apa? Tak bawa towel, tak apa, kita kasih. Apa? Ubat gigi tak ada, tak apa, kita bagi. Berus gigi tak bawa, pakailah berus gigi saya. Dia pun gigi pun tak apa ada, banyak gusi je. Boleh pinjam kan? Layan tetamu mesti 3 hari. Ingat ni, 3 hari. Tuan-tuan jangan duk buat tanda-tanda nak suruh dia halau dia balik selagi tidak 3 hari. Dia macam tu. Tapi yang Nabi pesan, jangan duduk sampai tuan rumah tu berdosa. Maksudnya lama sangat. Daripada sarapan, kudapan, cicipan, malam kapan. Ingat. Mula-mula dia datang tadi, kita hidang lontong, nasi impit, ketupat, biskut makmur, Elmer London. Pukul 1 tak balik lagi. Okey, nasi minyak keluar sama ayam merah. Azan asar berkumandang, tak balik lagi. Mi goreng.
Azan maghrib berkumandang. Tak balik lagi. Bini dia panggil, bang. Tak ada apa dah, bang. Shh. Tak balik lagi. Tak balik lagi. Pasal masa asar tu, tetamu tu cakap, masa asar tu, tuan rumah harap, rasa nak balik dah kot. Okey, dah. Tetamu tu cakap, seronok duduk rumah ni, rasa macam tak nak balik. Saya rasa mulai saat tu, tuan rumah dah tak sambung ayat tu. Kalau mula-mula sampai tadi, duduklah macam rumah sendiri. Elok. Sebab yang sampai tu pukul 11 pagi. Lepas asar kau cakap macam tu, rasa macam tak nak balik, dia bukan lagi ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan wa jalan. Bila dah habis menu semua keluar, bini dia kata, abang yang tinggal kopok losong sama nugget. Itu pun untuk anak-anak. Macam mana tuan-tuan? Jadi boleh tak kita sebagai tetamu ni, tolong jangan buat susah orang. Tuan-tuan tahu tak ada tetamu jenis tak faham bahasa? Orang tua-tua dulu, kalau dia hidang air basuh tangan, itu petanda. Ini tak tahu, tak faham. Dia sama naik tetamu sama tuan rumah, dia kurang Tuan rumah pun ada agak jenis tak faham. Kita sembang dengan dia dekat 2 jam, apa pun tak hidang, kosong atas meja. Kita pun buatlah sikit-sikit isyarat. Tuan rumah kata sekarang ni musim panas. Saya pun kering. La ilaha illallah, kau tak faham. Dia ada orang macam tu, tak tahu sekolah mana. Sebab itu dia akan jadi ibadat kalau adat-adat tu tadi kita faham kaedah dia. Jadi oleh kerana itu, lepas ni pergi ke rumah orang, bertamu secara baik, eloknya duduk janganlah terlalu lama. Sedang-sedang elok balik. Ziarah pun sama. Orang sakit jangan duduk lama-lama. Dan sepanjang duduk dengan orang sakit yang kita ziarah tu, cakap itu semua bagaikan doa yang elok-elok. Walaupun orang sakit ni motivasi dia down, tak tahulah rasa nak mati dah, tak tahulah nanti suami kahwin lain lah, tak tahulah aku matilah, aku tak tahulah ni tahap 4 dah, doktor kata kalau ikut mati dah, tak ada apa. Kita yang datang ni bagi semangat. Mana ada kak? Nenek saya dulu macam ni punya sakit, sekarang hidup lagi. Doa pada Allah, ini mesti sihat punya. Haji, janggut semua cantik, muda lagi. Ini sakit, Allah hapus dosa saja. Baru dia semangat. Ini kawan tu duduk mengelung, tak tahu dah mati. Sabarlah banyak-banyak. Ayah saya dulu pun macam ni Meninggal patut. Tetamu macam tu saya ingat baik balik menyakitkan hati Dah lah tumpang duk katil kawan tu. Menyemak. Dia penuh dengan ibadat kalau betul dengan cara dan kaedahnya. Tuan-tuan, cukuplah takat ni lah kita sembang-sembang malam ini. Moga-moga bermanfaat. Dan jadikanlah peluang Syawal yang masih berbaki ini untuk kita mengeratkan silaturahim sama silaturahmi sesama kita. Yang insya-Allah persaudaraan sesama kita ini tidak berakhir di sini, sampai ke syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita akhiri dengan doa. Moga-moga kita semua dirahmati Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akfina bihalalika an haramik wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami, ampunkan dosa ibu ayah kami, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima. Ya Allah,
kurniakanlah kami kesejahteraan, kebaikan dunia dan akhirat. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah yang hadir malam ini, anak cucu keturunan mereka, ada yang menjadi alim ulama, menjadi orang-orang soleh, penyejuk di mata, penenang di hati, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah hidup para penyumbang-penyumbang, orang-orang yang tak pernah kedekut akan hartanya, ya Allah. Kasihanilah mereka, rahmatilah hidup mereka, ya Allah, ya zal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, sebelum berakhir saya nak war-warkan, nanti kalau ada siapa yang berminat dekat luar sana tu, sebelah mana kat luar tu kot, belah belakang tu saya ada bawa buku, tuan-tuan. Ini buku apa nama, Allahumma salli ala Muhammad, buku saya sendirilah, yang mana dalam ini memuatkan koleksi ceramah-ceramah saya dibukukan. Ada siapa yang berminat nak dapatkan, nanti ada di luar sana lah. Dan juga ada minyak kasturi kijang. Biasa kita jual dalam internet, dalam apa, online. Ni kita bawa ni malam ni. Siapa berminat nanti boleh apa tu, dapatkanlah. Ada di belakang sana tu minyak kasturi kijang. Wangi dan macam-macam tujuan lah, insya-Allah. Cuma buku yang ada di tangan saya yang satu ni saya nak hadiah lah. Sebiji ni je lah nak hadiah pun, lain kena belilah. Ni saya nak hadiah pada siapa-siapa yang dapat jawab soalan. Jadi siapa nak jawab kena angkat tangan dulu, jawab betul dapat percuma lah ini. Dengar baik-baik ya. Okey. Sila sebutkan. Sila sebutkan bulan apakah? Nak jawab angkat tangan Dapat free ni buku ni. Sila sebutkan bulan apakah yang istimewanya di siang hari. Hajah. Ya. Bulan apa? Tak dengar. Oh, Zulhijjah. Zulhijjah. Berapa hari? 10 hari siang bulan Zulhijjah. Daripada 1 sampailah 10 hari. Okey, tahniah kita ucapkan. Nanti juri awam setuju? Setujulah ustaz. Buat macam mana? Orang perempuan laju. Nanti ambil dengan kawan saya nanti dekat luar tu. Boleh ambil kat luar nanti. Satu je lah, jangan ambil banyak satu je. InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi pihak masjid. Moga-moga Allah rahmati semua. Abang Din, Masyam, terima kasih datang. Semua sekali yang hadir. Moga Allah rahmati kita. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.